Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat bertemu pada pagi ini sekali lagi secara online melalui Zoom, dan juga saya letakkan live di YouTube untuk tontonan dan manfaat untuk lebih ramai kaum muslimin dan muslimat. Dan hari ini kita akan sambung pelajaran kita masih lagi dalam bab tentang ruqyah, iaitu ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Dan saya akan share skrin. Kita akan lihat nota kita, buku nota kita, yang mana sebelum ini kita telah berhenti ataupun kita telah berhenti pada bab, kalau tak silap, kaedah tepukan dan sapuan, kan? Betul tak? Siapa ingat kita berhenti dekat bab mana? Saya pernah lupa dah. Boleh tulis dekat chat, boleh tulis dekat ruangan chat siapa yang ingat kita berhenti pada bab yang keberapa. Okay, kita sambung daripada bahagian ataupun subtopik kaedah tepukan dah. Rasanya bahagian tepuk ataupun subtopik tentang tepukan dah. Kita pergi pada kaedah pukulan dengan alatan tertentu. Tapi sebelum tu saya ingat saya nak revise sedikit. Kita nak ulang kaji sedikit tentang subtopik sebelum tu, iaitu kaedah tentang tepukan. Kaedah tentang tepukan. Sekali lagi saya ingatkan bahawa kaedah menepuk ataupun memukul ini memang ada. Kaedah menyapu, menepuk, memukul memang ada dalil, ya. Sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika sakit, maka Aisyah radhiyallahu anha pernah meniup ataupun menjampi Nabi SAW. Lafaz hadis yang mafhumnya bahawa Nabi SAW pernah meniup, iaitu menjampi dirinya sendiri ketika sakit yang membawa kepada kewafatan baginda dengan mu'awwizat. Apabila keadaan baginda semakin gering, akulah yang meniup ataupun menjampi baginda dan aku sapukan dengan tangan-tangan baginda sendiri. Jadi kaedah tiupan pada tapak tangan, kemudian menyapu selepas dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran adalah sabit. Sabit maksudnya tetap dalam dalil, telah ditetapkan dalam dalil, dalam nas. Begitu juga dengan kaedah menepuk. Hadis yang panjang ini daripada Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu,
ya, yang mengatakan bahawa lamma ista'malani Rasulullah SAW ala Taif, ketika Rasulullah SAW menugaskan aku ke Taif, ja'ala ya'ridu li syai'un fi salati hatta ma adri ma usalli. Maksudnya aku tidak tahu apa yang aku bacakan dalam solatku. Pada satu hari dia solat dan dia tiba-tiba dia tak ingat ataupun dia tak sedar apa benda yang dia bacakan. Dan ini banyak berlaku di kalangan manusia pada hari ini pun sama juga, orang Islam kan. Bila solat misalnya terlupa rakaat ataupun tersalah baca kan, lupa baca Al-Fatihah dalam rakaat ataupun dalam ketika berdiri, lupa nak baca bacaan dalam rukuk, bacaan dalam sujud, ataupun tersilap membaca surah dalam ketika rukuk ataupun ketika sujud. Jadi kadang-kadang benda-benda ini berlaku di kalangan orang Islam yang menunaikan solat. Maka katanya apabila aku melihat perkara tersebut, aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun bertanya, adakah engkau anak Abil As? Aku pun menjawab, ya Rasulullah. Lalu baginda berkata, apa yang berlaku padamu? Jawabku, wahai Rasulullah, sesuatu telah muncul di dalam solatku sehingga aku tidak tahu apa yang aku bacakan dalam solatku. Kata baginda Nabi SAW, itulah syaitan yang menghampirimu. Lalu aku pun mendekati baginda dan aku pun duduk di atas permukaan dua kakiku dan baginda pun menepuk dadaku dengan tangannya. Maka perhatikan kaedah ruqyah yang Nabi lakukan ini, iaitulah pesakit duduk di hadapan perawat ataupun penjampi, dengan keadaan duduk di atas permukaan dua kaki, itu maksudnya duduk bersimpuh, duduk bersimpuh ke betul ke duduk, iyalah kot, duduk macam tasyahud, ataupun duduk antara dua sujud tu, lebih kurang. Cuma dia duduk di atas kedua-dua tapak kaki dia. Baginda pun menepuk dadaku dengan tangannya. Nah, perhatikan lafaz hadis ialah fadaraba sadri biyadih. Ini lafaz Arab dia. Lafaz asli dia fadaraba sadri, bermaksud maka dia, iaitu baginda, memukul. Memukul di sini bukan memukul yang kuat, bukan pukul dengan kuat. Fadaraba, sebab daraba dalam bahasa Arab ni banyak maksud. Subhanallah. Antara perkataan yang paling banyak membawa maksud yang berbeza-beza ialah daraba yadribu. Darban, daraba yadribu. Daraba boleh guna untuk kata memukul, daraba juga boleh kata menepuk, daraba juga boleh kata mengetuk, menolak, menendang. Daraba boleh juga membawa maksud membuat. Kadang-kadang boleh maksud kata membuat sesuatu, daraba juga, ataupun menjadikan sesuatu ataupun mempengaruhi sesuatu. Fadaraba sadri biyadi, maka baginda menepuk dadaku, sebab bila ia berkaitan dengan objek, objek di sini ialah dada, sadr maksudnya dada. So makul ataupun logiknya ialah perbuatan daraba di sini bermaksud menepuk, tepuk dada. Itulah perbuatan yang makul, yang logik, yang boleh dilakukan pada dada manusia. Takkanlah kita nak tafsirkan baginda menendang pula kan, tak, mustahil, macam tak masuk akal. Ataupun takkan kita nak tafsirkan Nabi SAW daraba ataupun memukul itu maksudnya baginda menolak. Ia bermaksud menepuk, menepuk dadaku, tepuk. Fadaraba sadri biyadi wa tafala fi fami, kemudian baginda meniup ataupun meludah. Ingat lagi tak pelajaran sebelum ni saya ada ada ajar perbezaan antara an-nafas dengan at-tufl. An-nafas dengan at-tufl. An-nafsah ataupun an-nafsu itu ialah tiupan yang perlahan. Tiupan yang perlahan, macam gitu. Dia tak banyak menggunakan air liur, dia banyak angin. Angin lebih banyak daripada air liur. Gitu saja. Nafas. An-nafas. Kemudian yang kedua ialah jenisnya at-tuflu. At-tuflu ataupun at-tufl ialah perbuatan meniup dengan ludahan yang lebih banyak ataupun air liur dia lebih banyak keluar. At-tufl ni macam macam tu. Lebih banyak air liur yang dikeluarkan.
Jadi wattafala fi fami, apa Nabi buat? Nabi ludah ke dalam mulutnya. Ini kaedah perawatan yang Nabi SAW buat pada sahabat yang didapati ada gangguan syaitan. Nabi buka mulut dia, okey, Nabi suruh dia buka mulut, buka mulut, dan Nabi buat tufel, Nabi tiup dengan angin dan sedikit air liur ke dalam mulut orang tu. Kaedah ni, kalau kita nak amalkan zaman sekarang ni, saya tak galakkan lah kan, dengan COVID-19 dan sebagainya, saya tak galakkan. Jangan buat dulu sehinggalah kata wabak tu kita tak ada lagi, ataupun kita yakin kita selamat daripada wabak ataupun tak ada jangkitan dan sebagainya. Tetapi saya tak galakkan untuk dibuat berdasarkan beberapa sebab. Satu ialah takut jangkitan sebab zaman ni zaman wabak. Yang kedua ialah kalau nak buat juga boleh dibuat, tapi saya ingat kaedah ini kalau digunakan antara mahram. Kalau bukan mahram jangan buat. Mahram maksudnya orang lelaki buat untuk lelaki. Orang lelaki buat kepada orang lelaki, perawat lelaki pada pesakit lelaki. Dia tiup je dalam mulut. Gitu. Kaedah ni, tapi kaedah ni hanya kalau kita yakin adanya gangguan jin, ada jin dalam tubuh orang tu. Kalau tak ada, tak payah. Kalau tak ada, tak payah. Saya pernah buat, tapi saya hanya buat pada gangguan yang betul-betul kita yakin itu adalah gangguan jin ataupun ada simptom kerasukan jin. Itu antara kaedah yang saya gunakan, tapi saya tak buat pada yang bukan mahram. Kalau yang bukan mahram, saya galakkan ataupun saya minta yang membuatnya adalah mahramnya, suaminya ke, ayahnya ke, abang ke, adik lelaki ke, yang mahram. Yang bukan mahram kita tak buat. Sebab akan menimbulkan fitnah. Jadi hadis ni kena faham dari segi konteks, sebab Nabi tahu ada syaitan dalam tubuh orang tu. Nabi tahu, Nabi yakin. Sebab pengetahuan Nabi membuahkan keyakinan, maka Nabi buat berdasarkan pengetahuan Rasulullah SAW. Dan Nabi tahu ada jin ataupun syaitan dalam tubuh orang tu, jadi Nabi buat begitu. Jadi kita boleh buat kaedah ni. Dan apakah keberkesanan ni? Memang berkesan. Kalau kita baca ruqyah dan kita tiup dalam mulut orang tu, dia memang akan keluar, jin tu akan keluar. Kaedah ni memang Masya Allah, mujarrab sebenarnya. Wa qala ukhruj aduwallah, dan kemudian Nabi kata ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Keluarlah musuh Allah. Ukhruj, keluarlah, perkataan fi'il amar. Ukhruj aduwallah di sini ayat ni. Ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Naam. Kenapa musuh Allah? Sebab ia adalah syaitan. Nampak tak? Jin, mana-mana jin yang masuk dalam tubuh orang, dia bukanlah jin yang beriman. Bukan jin yang saleh, tapi jin yang fasik. Jin yang fasik. Walaupun dia jin yang Islam, walaupun agama dia Islam, tetapi dia masuk dalam tubuh manusia, maka dia ada jin yang fasik. Jin yang fasik, jin yang kita sebut, dia adalah syaitan di kalangan jin. Syayatinal insi wal jin, maka ini adalah syayatinal jin, syaitan di kalangan jin. Maka dia adalah musuh Allah. Jadi boleh tak kita melafazkan perkataan sebegitu, musuh Allah, laknat Allah pada engkau? Boleh. Bahkan ada hadis-hadis yang lain di mana kita lihat Rasulullah SAW juga pernah melaknat jin ataupun syaitan yang berada dalam tubuh manusia, yang merasuk manusia. Al'anuka bila'natillah, aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Boleh kita lakukan begitu sekiranya usaha secara baik, pujukan secara baik tidak berhasil. Kita dah ajak dia supaya keluar secara baik, kita dah ajak dia, dakwah dia dengan baik, dia tak nak, maka kita seterusnya kita boleh melaknatnya. Al'anuka bila'natillah, ataupun aku melaknatmu dengan laknat Allah SWT. Ataupun kita kata ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Fa fa'ala zalika salasa marrat, maka Nabi buat begitu sebanyak 3 kali perbuatan tersebut. Nabi tiup dan Nabi kata ukhruj aduwallah. Nabi tiup lagi ukhruj aduwallah. Ukhruj aduwallah. Macam tu hadis ni gambaran dia ialah Nabi tiup
ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah. Okay, Nabi buat sebanyak 3 kali. Summa qala ilhaq bi'amalik. Ilhaq bi'amalik maksudnya teruskan dengan kerja engkau. Maksudnya kau buatlah kerja engkau macam biasa. Okay, ilhaq bi'amalik. Okay, buatlah kerja engkau macam biasa. Dan kata Uthman, demi hidupku aku mengira bahawa aku tidak pernah menghidapinya selepas itu. Maksudnya masalah tu gone forever. Lepas Nabi buat begitu, tak ada lagi dah masalah. Tidak ada lagi gangguan dalam solat, tidak ada lagi gangguan jin. Nah, baik. Dan kita dah sentuh juga tentang doa, misalnya dalil bolehnya menyapu, menyentuh, memegang ketika ruqyah. Ada dalilnya banyak. Ya, sebab itu ada orang dia petikai. Sebagai orang dia petikaikan kenapa nak kena pegang, kenapa nak kena sapu, kenapa nak kena tepuk. Jadi inilah jawapan dia. Jawapannya ialah sebab ada dalil. Okay, kita tiru apa yang Nabi buat. Kita tiru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kata ataupun Nabi perintahkan pada sahabat yang sama, Uthman bin Abil As juga, bila dia mengadu sakit, Nabi kata padanya, "Ba' yadaka 'alal ladzi ta'allam min jasadik." Ba' yadak, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang rasa sakit pada tubuhmu. Wa qul bismillahi salasan. Dan katalah, bacalah bismillah salasan. Wa qul bismillah. Katalah bismillah salasan 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Wa qul, dan katakan sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali apa dia? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Letakkan tangan pada tempat yang sakit dan sebutlah bismillah, bismillah, bismillah. Okey? Dan baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Itu kalau kita baca untuk diri kita sendiri. Bagaimana pula kalau kita baca untuk orang lain? Boleh tak? Boleh. Jawapannya boleh. Tapi kita kena tukar dia punya dhamir. Ini yang tricky sikitlah, teknikal sikit, sebab kena tahu kaedah bahasa Arab. A'udzu billah kita kena tukar dengan u'izuka billahi. U'izuka billahi. U'izuka. Okey, kalau ada pen dekat kertas tu salin nak u'izuka. U'izuka billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu menjadi tajidu. Wa uhazir menjadi tuhazir. Tambah ta, gantikan hamzah ni dengan ta. Okey, huruf ta. Okey, menjadi ajidu jadi tajidu. Wa uhazir menjadi tuhazir. Okey, saya besarkan. Di sini. A'udzu menjadi u'izuka, u'izuki billah. Kalau laki u'izuka, kalau perempuan u'izuki. Maksudnya aku meminta perlindungan untukmu. Aku minta perlindungan untukmu dengan Allah billahi wa qudratihi, dan kuasanya, min syarri ma, hamzah ni jadi ta, tajidu. Tajidu kalau engkau lelaki lah, apa yang engkau rasai daripada kejahatan apa yang engkau rasai sekarang ni. Wa tuhazir. Tuhazir maksudnya apa yang engkau risaukan, apa yang menjadi kerisauan. Okey, risau, takut penyakit ni melarat jadi apa, takut datang penyakit lebih serius, apa yang kau risaukan. Okay, maksudnya kita tak nak penyakit-penyakit yang menjadi, kita kata, side effect ataupun penyakit complication. Kita tak nak ada complication. Okey, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Untuk orang lain, u'izuka billahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhazir. Ataupun kalau dia perempuan, u'izuki billahi wa qudratihi min syarri ma, ni agak complicated sikitlah bahasa Arab. Min syarri ma tajidin wa tuhazirin. Dia lain lafaz dia. Min syarri ma tajidina wa tuhazirin. Okey. Tak apa. Kalau tak faham, kalau tak susah sangat, tak reti bahasa Arab ke apa ke,
Tak apa, kekalkan saja doa tu. Baca je lah macam biasa, tapi niatkan untuk orang tu. Okay? Kan susah sangat. Okay? Tak reti sangat bahasa Arab, tergeliat lidah ke apa tu, tak apa. Kekalkan sahaja, baca doa yang asal, tapi kita niatkan untuk pesakit, untuk orang yang kita ruqyah. Maka jelaslah bahawa kaedah sentuhan, tepukan dan sapuan adalah harus dilakukan dalam ruqyah berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini. Sesiapa yang mengingkari adanya kaedah ini dalam Islam, maka kemungkinan besar dia tidak mengetahui tentang dalil tersebut. Sebab ada orang yang ingkar, ada orang yang mengingkari ataupun yang mempertikaikan. Macam saya kata, ditanya kenapa buat macam ni, ataupun dia kata tak ada dalil, dia kata ni Nabi tak buat, ini bukan sunnah, dia kata ini bid'ah dan sebagainya. Jadi bermaksud orang tu dia tak baca, dia tak tahu hadis ni. Namun sebagai peringatan, seperti mana saya telah bahaskan dalam bab 4 ataupun bab sebelum ini, terutamanya tentang hukum ruqyah terhadap lawan jantina. Kalau lawan jantina, laki ruqyah perempuan bukan mahram, bukan mahram, perempuan rawat lelaki bukan mahram, maka elakkan sentuhan, elakkan sapuan secara langsung. Tapi saya galakkan kena ada mahram yang boleh buat untuk pesakit. Sebab itu penting. Saya minta supaya semua pelajar-pelajar saya, kalau ada pesakit berhajat nak jumpa untuk rawatan, minta dia datang dengan mahram. Especially kalau dia lawan jantina. Kalau dia lelaki, minta dia bawa isteri ataupun mahram, adik-beradik ke, ataupun mak dia ke, ataupun makcik dia ke. Kalau dia perempuan, minta dia bawa ayah dia, anak dia dan sebagainya. So jangan datang berseorang-seorangan, ataupun jangan rawat pesakit berdua-duaan. Itu namanya khalwat. Itu khalwat yang tidak diperbolehkan. Khalwat yang mana tidak diperbolehkan, yang boleh menimbulkan fitnah. Dan inilah juga salah satu sebab dan hikmah mengapa diwajibkan agar seorang perempuan ditemani oleh mahramnya ataupun teman wanitanya bersama-sama ketika dijampi. Jika mahramnya hadir bersamanya, maka dia boleh membantu menyapu atau menyentuh pada bahagian yang sakit pada tubuhnya tanpa perlu perawat yang menyentuhnya. So boleh baca yang selebih itulah. Ada orang yang sewenang-wenang, yang memegang ataupun memeluk pesakit wanita tanpa keperluan, tanpa perlu, tak payah, tak perlu kita buat begitu. Baik, seperti biasa kita akan sebelum kita pergi kepada bab ataupun subtopik yang seterusnya, kaedah pukulan dengan alatan tertentu, saya nak minta salah seorang pelajar untuk menjadi muqri. Muqri maksudnya pembaca, untuk membacakan bagi kita. Tafadhal, siapa yang nak membaca tu boleh angkat tangan, raise hand, dan saya akan bagi mikrofon pada dia. Tafadhal, silakan. Ya, silakan. Siapa-siapa boleh baca? Khasnya yang lelaki. Siapa tu? Muhammad Najmi. Naam. Silakan Muhammad Najmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaedah pukulan dengan alatan tertentu. Perawat menggunakan alat-alat tertentu seperti tongkat atau batang kayu dan memukul tubuh badan pesakit dengannya. Bahkan dalam garis panduan amalan pengubatan Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia turut menggariskan antara alat yang dibenarkan dalam kaedah rawatan ialah ranting kayu nona. Sebahagian ulama seperti Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah juga direkodkan pernah memukul seorang pesakit yang kena rasuk oleh jin dengan tongkat. Apakah indikasi, kontradikasi dan perbahasan ulama tentang kaedah ini? Kita boleh katakan bahawa memukul pesakit dengan apa-apa juga bahan memang tiada dalil yang jelas daripada hadis, kecuali hadis Uthman bin Al-As yang telah kita sebutkan tadi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan
apa-apa peralatan lain selain tangan baginda sendiri. Penulis hanya boleh mengandaikan bahawa perbuatan sebahagian ulama yang memukul pesakit yang kerasukan adalah berdasarkan dua sebab. Yang pertama, mengambil lafaz umum hadis Uthman di mana adanya lafaz daraba iaitu memukul atau menepuk. Yang kedua, adanya kesan yang mujarab apabila dilakukan perkara demikian. Misalnya jin yang berada dalam tubuh pesakit berasa kesakitan dan akhirnya keluar. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dan saya telah menyaksikan Syekh kami, yakni Ibnu Taimiyah, diutuskan kepada seseorang yang telah dirasuk, yang mana beliau telah berbicara dengan roh, yakni jin, yang ada di dalam tubuhnya. Dan dia pun berkata, keluarlah engkau, sesungguhnya ia tidak halal bagimu. Orang yang kerasukan tadi pun sedar, namun kadang-kadang ia berbicara dengan roh tersebut sendiri, dan kadang-kadang roh tersebut memberontak, dan dia pun mengeluarkannya dengan menggunakan pukulan. Maka pesakit tersebut pun sedar, namun ia tidak merasakan kesakitan. Dan sesungguhnya kami serta orang lain telah menyaksikan beliau melakukan hal tersebut berkali-kali, dan beliau pernah banyak kali membacakan pada telinga pesakit, yakni orang yang dirasuk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Dan dia menceritakan kepadaku bahawa dia membacakan ayat tersebut sekali di telinga orang yang dirasuk tersebut. Lalu berkatalah roh di dalam badannya, ya, sambil dia meninggikan suaranya. Dia berkata, lalu aku mengambilkan tongkat untuk memukulnya, lalu aku pun memukulnya bertalu-talu pada urat tengkuknya hingga tanganku penat akibat membuat pukulan tersebut. Orang-orang yang hadir tidak ragu-ragu bahawa orang tersebut akan mati akibat pukulan tersebut. Lalu ketika berlangsungnya pukulan tersebut, berkatalah jin tersebut, aku mencintainya. Aku pun berkata, dia tidak mencintaimu. Katanya lagi, yakni jin tersebut, aku ingin pergi haji bersama-samanya. Aku berkata, dia tidak mahu pergi haji bersamamu. Maka jin itu berkata, aku akan tinggalkannya demi kemuliaanmu. Jawabku, tidak, kau akan tinggalkannya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Kata jin tersebut, maka aku akan keluar daripada tubuhnya. Katanya, yakni Ibnu Taimiyah, orang tersebut pun duduk dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu dia bertanya, kenapa aku boleh hadir di hadapan Syekh? Mereka hadirin pun bertanya, dan segala pukulan tadi, tidakkah kau rasakan? Jawabnya, atas sebab apa Syekh memukul aku? Aku tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dia tidak merasakannya kerana pukulan tersebut tidak ada apa-apa kesan padanya. Okey, baik. Jazakallah khairan. Baik, kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab dia At-Tibbun Nabawi, dan juga dinukilkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kisah ini dan begitu juga dengan pengalaman mana-mana perawat yang pernah meruqyah, yang pernah merawat orang yang kerasukan. Ini adalah perkara yang biasa terjadi. Dan kes ataupun kisah yang disebutkan dalam dalam buku ini, pada pandangan saya ia adalah satu kes kerasukan penuh. Sebab kalau ingat lagi, saya pernah sebut tentang 4 jenis kerasukan. Satu kerasukan penuh, kerasukan separuh, kerasukan yang keluar dan masuk, keluar masuk. Okey, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Dan juga kaedah jenis yang keempat, kerasukan yang terlalu lama sangat sampai kita tak boleh beza yang bercakap tu orang tu ke ataupun bukan orang tu. Okey, jadi kerasukan penuh ni ialah kerasukan di mana pesakit ataupun orang yang kena rasuk, dia tak rasa apa-apa. Dia tak sedar langsung. Ketika dia rasuk, dia tak sedar apa-apa. Dia langsung
memang deria dia, minda dia, memori dia, dia tak ingat apa yang berlaku. Ini biasa berlakulah. Biasa berlaku dan biasa kita handle kes macam ni. Bila kita pukul orang tu tak sedar apa-apa pun. Okay, sebab itulah yang dia pukul tu yang rasa sakit ialah jin. Bukan orang yang kena rasuk. Tapi kalau orang tu dia hanya kerasukan separuh. Separuh ni maksudnya dia masih sedar. Pesakit masih sedar apa yang berlaku. Dia masih boleh dengar apa yang kita cakap. Dia masih boleh rasa bila kita pegang ataupun bila kita pukul dia. Maka ini kerasukan separuh. Jadi kaedah yang begini, iaitu pukul pesakit sampai jin tu keluar ni, ini kaedah yang agak menyakitkan sebenarnya kalau orang tu sedar. Kalau orang tu dia tidak dirasuk secara penuh, saya tak galakkan. Saya kata jangan buat. Jangan pukul pesakit. Melainkan kalau dikerasukan yang penuh sebegini, macam dalam kisah ini, sampai bila orang tu sedar, dia tanyakan, kenapa aku ada depan Syekh? Kenapa aku buat kat sini? Kan? Kenapa Syekh nak pukul aku? Jadi dia tak sedar langsung apa yang berlaku. Maka ini dibolehkan. Saya pernah jumpa banyak kes macam ni. Orang tu bila kita ruqyah, dia sepanjang proses tu dia tak sedar apa-apa. Langsung tak ingat apa-apa pun. Memang ada kes macam ni. Satu lagi, perhatikan bila dalam dialog, perhatikan cara dialog dengan jin begini. Kita tengok perenggan ni tadi, berkata roh dalam badannya, lalu ketika berlangsungnya pukulan tersebut, berkatalah jin tersebut, aku mencintainya. Ini pun biasa kita dengar. Apa yang disebut oleh jin yang merasuk mana-mana pesakit, aku sayang dia, aku cinta dia, aku sayang dia, aku tak nak tinggalkan dia. Aku sayang dia. Menangis, kadang-kadang dia menangis, kadang-kadang jin tu menangis. Pesakit pun menangis sekali lah. Sebab dia akan gunakan tubuh pesakit tu untuk bereaksi, untuk bercakap. Aku sayang dia, aku tak nak tinggalkan dia, aku dah lama dengan dia. Macam-macam lah alasan-alasan dia. So, perhatikan ilmu. Inilah benda yang saya nak kongsikan dengan semua pelajar. Iaitulah, kena ada ilmu berkenaan dengan tipu daya syaitan, tipu daya iblis. Bila kita ada ilmu, perhatikan macam mana orang berilmu jawab jin ni. Dia kata apa? Dia tidak mencintaimu. Jin tu kata, aku mencintainya. Syekhul Islam jawab, dia tidak mencintaimu. Lepas tu jin tu kata lagi, aku ingin pergi haji bersama-samanya. Aku nak pergi haji bersama, maksudnya aku nak ikut dia pergi haji. Aku, yakni Syekhul Islam kata, dia tak nak pergi haji dengan kau. Nampak tak? So whatever jin tu cakap, kita cakap the opposite. Ini kaedah, ini you kena belajar. You all kena belajar benda ni. You all kena faham benda ni. Bila berhadapan dengan kes kerasukan, bila jin tu nak bercakap, you have to kena ada knowledge ni. Kena bersedia. Kalau tak ada knowledge yang cukup tentang sifat jin, tipu daya syaitan semua, jangan masuk campur. Ini saya punya pesanan saya, nasihat saya. Jangan masuk campur. Jangan cuba nak berdialog-dialog dengan syaitan. Boleh ruqyah apa semua, tapi jangan berdialog. Jangan bercakap dengan jin. Sebab fitnah akan datang pada diri awak sendiri. Awak yang akan kena fitnah nanti. Maksud saya fitnah dan ujian. Awak akan diuji dengan gangguan syaitan. Perhatikan. Bila dia kata aku cinta dia, kita kata dia tak cinta engkau, dia tak sayang engkau. Aku nak pergi haji dengan dia, dia tak nak pergi haji dengan engkau. Whatever jin tu kata, kita bantah, Dia cakap, kita bantah. Dia cakap, ini kaedah. Inilah kaedah. Ini yang saya gunakan dalam masa saya rawatan, bila saya buat rawatan pun sama juga. Kalau saya berhadapan dengan pesakit kerasukan jin, saya akan cakap benda yang sama dengan jin tu. Apa saja dia cakap, kita bantah. Kita jangan layan. Ini masalah. Sebagian perawat dia suka melayan. Melayan. Aku datang ni kena hantar. Siapa hantar kau? Orang mana ni? Siapa? Bagi tahu siapa yang hantar kau ni. Siapa tu kau? Kita tak payah percaya. Dia kata, aku dihantar. Kau tipu. Kau tak dihantar. Yes. This is the way kita bercakap dengan jin. Ini psycho. Sebab jin ni ada psyche dia sendiri. Dia ada psyche dia. Dia ada psikologi dia sendiri. So kita perang psikologi dengan jin. Dalam proses begini, bila dialog begini, maka kita kena bersedia dengan perang psikologi. So you tak boleh kena psycho dengan jin. Kalau you kalah dengan jin, you akan kena psycho dengan dia, dan you akan tewas. Tapi kita tak boleh
tewas dengan syaitan. Sebab itu kena ada ilmu. Maka jin tu berkata lagi, aku akan tinggalkannya demi kemuliaanmu. Nampak tak? Ini dah jeratan iblis. Okay? Bila jin tu cakap, aku akan tinggalkan orangnya. Okeylah, aku akan keluar demi kemuliaan engkau. Sama juga dengan banyak kes di mana perawat cerita, oh jin tu cakap, aku takut dengan ustaz. Okay? Aku takut dengan engkau, aku akan keluar. Okay? Aku takut dengan engkau, aku takut dengan ustaz ni. Aku takut dengan perawat ni, aku akan keluar. Maka bila jin cakap macam tu, perhatikan apa jawapan Syekhul Islam. No, dia kata. No, tidak. Kau akan tinggalkan dia demi mentaati Allah dan Rasul. Perhatikan, ini cara orang berilmu. Inilah cara orang berilmu meruqyah ataupun merawat orang yang kerasukan. Dia tidak termakan dengan puji-pujian syaitan. Sebab syaitan ni, dia akan puji, dia akan cakap benda yang baik-baik untuk perangkap kita. Bila dia cakap, aku akan tinggalkannya demi kemuliaanmu. Kalau Syekhul Islam dia buy in, kalau dia percaya, dia ambil kata-kata jin ni, dia berkata, okey, keluar. Bermaksud dia menerima pujian tersebut. Okey, dia menerima pujian tersebut. Padahal tidak boleh langsung sama sekali kita menisbahkan kesembuhan itu kepada manusia, kepada perawat. Dia kena kita, sebab itu Syekhul Islam jawab, kau akan tinggalkannya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Okay. Lalu jin tu pun cakap, okey, aku akan keluar dari tubuh dia. Nampak, jin tu pun ataupun syaitan tu dah give up. Begini caranya kita nak kalahkan syaitan ataupun jin yang merasuk, kita kena go against whatever yang dia cakap, whatever yang dia sebut, kita kena go against. Bukan ikut, bukan follow. Sebab tu ada sebahagian kes dan sampai ke telinga saya daripada orang-orang yang saya percayai, ada perawat ataupun tim perawat, bukan seorang, ada 2-3 orang datang pergi ke rumah pesakit beberapa kali, berkali-kali. Orang tu kena rasuk, kena sihir ke apa ke, kan, sampai mereka give up dan mereka kata, baiklah jin, kau nak apa sebenarnya? Untuk keluarkan kau ni, nak bagi kau jangan kacau orang ni, kau nak apa sebenarnya? Okey, aku nak kau orang buang benda-benda ni, kumpulkan benda-benda ni, buang dekat sungai. Dan diorang pun ikut kata-kata jin tu. Inilah permainan syaitan, inilah permainan iblis. Sebab itu kena faham tipu daya syaitan yang sebenar terhadap manusia. Okay, kita jangan sewenang-wenang terjun dalam bidang ni, lepas tu kita yang dapat dosa besarnya kepada kita. Pesakit mungkin tak berdosa, tapi kita yang berdosa. Sebab kita yang dah ikut kata-kata jin. Maka kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, orang tersebut pun duduk dan menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu dia bertanya, kenapa aku boleh hadir di hadapan Syekh? Orang yang hadir pun tanya dia, kau tak rasa ke dia pukul kau tadi? Kan? Kau tak rasa? Sebab dia pukul dengan sangat keras. Dalam satu risalah, Ibn Taymiyah ada pernah menyebutkan, pernah menjelaskan kaedah dia ni. Dia kata boleh pukul beberapa ratus kali dengan pukulan yang kuat. Bayangkan, ini kaedah dia, tapi ini ijtihad dia, kita jangan ikut. Bagi nasihat saya, kita jangan ikut. Sebab kita kena faham di Malaysia, kita berada di Malaysia. Kalau di Indonesia tu lain cerita lah. Di negara lain tu lain cerita. Di Malaysia, bidang rawatan Islam ni sudah dalam pemantauan Kementerian Kesihatan. Dan mereka dah keluarkan garis panduan amalan Kementerian Islam tahun 2011. Yang antaranya ialah kaedah pukulan ni tidak boleh mencederakan. Langsung tidak boleh menyakitkan pesakit. So kita kena elakkan pukulan-pukulan yang mencederakan. Maksudnya ada meninggalkan bekas. Kalau tak, you boleh kena dakwa tau. Boleh kena tangkap polis sebab you pukul orang. Dia tidak merasakannya kerana pukulan tersebut tidak ada apa-apa kesan kepadanya. Naam. Okey. Boleh sambung lagi, Ni Najmi. Berikut merupakan kalam Syekhul Islam rahimahullah dia sendiri tentang ini, tentang kaedah ini. Katanya, sesungguhnya diperlukan pukulan dalam melepaskan orang yang kena rasuk, yakni daripada jin yang merasuknya, dan menghalangnya daripada diganggu oleh jin dengan pukulan yang banyak dan kuat. Dan sesungguhnya pukulan tersebut hanya akan dirasai oleh jin dan tidak dirasai oleh orang yang kena rasuk. Hinggalah orang tersebut tersedar dan dia memberitahu bahawa dia tidak berasa apa-apa daripada pukulan tersebut.
bahkan tiada apa-apa kesan pada badannya. Dan sesungguhnya ia pernah dipukul dengan tongkat dengan kuat pada kedua-dua kakinya, lebih kurang antara 300 ke 400 pukulan, yang mana jika pukulan tersebut dikenakan pada manusia, pasti ia akan mati. Tetapi ia hanyalah dirasai oleh jin, dan jin tersebut akan menjerit dan meraung dan akan berkata-kata kepada yang hadir dengan pelbagai perkara seperti mana yang kami pernah alami banyak kali dan panjang kisahnya di hadapan ramai orang. Baik, peringatan sekali lagi saya ingatkan. Kaedah ini kena dibuat dengan berhati-hati. Pukulan ni kena buat dengan hati-hati. Pukul contohnya pada bahagian dada. Okay. Walaupun hadis Osman bin Abi Al-As tadi, Nabi tepuk dada dia, tapi tepukan itu tidak kuat. Tidak perlu kuat. Okey, sebab kalau kuat, hati-hati, bahagian ni bahagian ada jantung. Okey, bahagian jantung. So, elakkan pukulan yang kuat bahagian itu. Sama juga dengan di belakang dada pun jangan terlalu kuat. Okey, pada bahagian kaki, mungkin sebab tulang kaki ni kuat sikit. Okey, ataupun otot pada kaki tu mungkin lebih tebal, lebih kuat. So mungkin kita boleh kuatkan sedikit, tetapi perhatikan jangan sampai kalau sekali lagi saya ulangi, kaedah ini hanya untuk pesakit kerasukan 100%, yang betul-betul pesakit tak sedar langsung. Okey, ini saja yang kita boleh gunakan. Tapi kalau pesakit tu sedar, dia boleh rasa alamak sakit kan, dia rasa alah sakit, kita jangan guna. jangan gunakan, jangan menyakiti pesakit. Ini nasihat saya, jangan menyakiti pesakit. Perhatikan dalam kaedah ini, walaupun Syekhul Islam, dia guna sampai 300-400 kali, dia maksudnya dia pukul tu bertalu-talu tau. Dia kata, apa? Kesakitan itu tidak dirasai oleh manusia, tetapi hanya dirasai oleh jin. Bermaksud, pesakit tu langsung tak rasa apa-apa. Okey? Dan kita boleh pakai. Dan baru kita boleh guna kaedah dia ni. Tapi kalau pesakit boleh rasa, dan ini pernah berlaku, ada seorang perawat daripada Indonesia datang ke Malaysia ni, lepas tu dia ajar orang guna rotan. Okay? Guna rotan, lepas tu pukul kat kaki. Tapak kaki lah, tapi dia pukul dengan kuat, berkali-kali, beratus-ratus kali. Pesakit meraung. Pesakit kesakitan, maksudnya pesakit sedar. Bukan pesakit tak sedar, pesakit sedar dan dia tak peduli. Dia tak peduli langsung dengan raungan pesakit. Ini pernah berlaku. Ini diceritakan kepada saya oleh pesakit saya sendiri yang pernah berubat dengan ustaz ni, dengan perawat ni. Jadi, saya kata, biar dengan ilmu dan kefahaman yang betul. Dengan fiqh yang betul, understanding yang betul. Okay? Ilmu satu, fiqh nombor dua. Okay? Kena ada ilmu dengan fiqh, dengan kefahaman. Bukan setakat tahu, tapi kena faham. Okay? Jadi ini penting. Okay? Jangan sembrono. Okay? Sebagian orang diterjun dalam bidang ni, dia bagi dia macam, wow, thrillnya, bestnya kan, best lah kan. Lepas tu dia pun buat benda-benda yang kata yang salah lah. Secara disiplin ilmunya salah. Okay? Apatah lagi bila benda ni sangat sensitif. Dia sekarang dalam di bawah Akta Kesihatan. Okay? Kementerian Kesihatan dah memantau. Jadi kalau kita pukul pesakit sampai meninggalkan kesan lebam dan sebagainya, kita boleh didakwa. Okay? So berhati-hati. Ya, berhati-hati. Baik, teruskan. Sebentar, saya bagi mikrofon balik. Mana Najmi? Okey, Najmi. Okey, boleh sambung? Tak boleh. Hanya di sini penulis ingin memberi peringatan agar berhati-hati ketika melakukan pukulan secara fizikal terhadap pesakit kerana dikhawatiri akan mencederakannya dan membawa kepada kesan yang lebih berbahaya.
Kesudahannya kelak bukan sahaja kecederaan tetapi risiko dikenakan tindakan undang-undang. Sesungguhnya tiada dalil yang jelas dan sahih tentang apa-apa bahan atau peralatan memukul yang tertentu dalam pengubatan Islam. Sebahagian perawat ada yang memperkenalkan kaedah memukul dengan bilah rotan dan ia memukul pesakit dengan kuat pada bahagian tapak kaki, tangan dan bahagian tubuh yang lain. Berbeza dengan keadaan pesakit dalam kisah Syekh Ibn Taymiyah di atas. Pesakit mereka sendiri boleh merasakan betapa sakitnya dipukul begitu. Bukan sahaja jin yang dipercayai merasuk orang tersebut, tetapi pesakit itu sendiri. Bagi penulis, hal ini tidak sepatutnya berlaku. Ketahuilah bahawa jin boleh sahaja keluar daripada tubuh pesakit begitu sahaja, tanpa perlu adanya sentuhan dan pukulan. Hatta tanpa tiupan dan atau ludahan pun ruqyah boleh sahaja dilakukan, yakni dengan membaca ayat-ayat Quran dan doa atau zikir sahaja. Begitu juga halnya dengan keadaan pukulan dengan kayu nona ataupun nama saintifiknya Annona squamosa yang juga popular di Malaysia. Hakikatnya kayu nona itu sendiri tiada fadilat khusus atau kelebihan istimewa jika memukul pesakit menggunakannya. Bahkan penulis telah hadir sendiri seminar yang diadakan oleh pusat rawatan yang menggunakan kaedah tersebut sekitar tahun 2012. Dan pengasasnya sendiri menjelaskan bahawa penggunaan kayu nona hanyalah disebabkan oleh kayu tersebut murah, ringan, mudah didapati dan tidak ada apa-apa kelebihan berbanding kayu-kayu atau bahan lain dari segi khasiat perubatan. Kaedah pukulan ini juga hendaklah dilakukan sekiranya perlu dengan mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kontraindikasi yang ataupun larangan terhadap penggunaan kaedah ini ialah yang pertama, tidak digalakkan dilakukan terhadap pesakit yang menghadapi penyakit senang berdarah seperti hemofilia. Yang kedua, tidak digalakkan bagi perempuan mengandung. Dan yang ketiga, tidak digalakkan bagi pesakit yang mengalami penyakit tulang rapuh seperti osteoporosis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan, Muhammad Najmi. Wa Okey. iyyakum. Okey, baik. Okey, sekali lagi ingat apa yang disebutkan tadi iaitu tentang garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. You all boleh Google. Dia boleh download daripada page KKM. Kalau perlu, insyaAllah saya boleh share file tu dekat grup kitaban kita. Dan perhatikan di bawah KKM, kontraindikasi ni maksudnya kontraindication ataupun kontraindikasi bermaksud larangan, apa yang tak boleh. Okey, apa keadaan yang tidak diperbolehkan menggunakan kaedah ini. Yang pertama, tidak digalakkan kepada pesakit hemofilia ataupun penyakit yang senang berdarah, senang bleeding, ataupun orang yang mengambil ubat cair darah. Ubat cair darah. Ataupun pesakit yang mengandung, perempuan yang mengandung. Janganlah, pregnant lady jangan dipukul. Okey, walaupun ada jin dalam yang merasuk dia, tapi kita tak boleh pukul dia. Nampak tak? Bahaya, risiko kepada baby. Dan pesakit-pesakit yang ada tulang rapuh seperti pesakit osteoporosis dan sebagainya, bahaya. Jadi kena berilmu senang cerita, kena ada ilmu dengan benda-benda macam ni. Betul kena belajar. Sebab itu tujuan saya buat program kitaban ni, supaya antum boleh belajar. Okey, boleh belajar apa yang boleh, apa tak boleh dalam rawatan Islam. Okey. Seterusnya, subtopik kaedah mencari barang sihir, membatalkan sihir dan memusnahkan bahan sihir. Boleh siapa-siapa volunteer yang pelajar lain untuk baca? Silakan. Raise hand, angkat tangan dan saya akan bagi mikrofon. Tafadhal. Okey, Nizam. Silakan. Kaedah mencari barang sihir, membatalkan sihir dan memusnahkan bahan sihir. Apabila seseorang telah diyakini terkena sihir, maka antara langkah yang diambil dalam rawatan ialah mencari dan memusnahkan barang sihir tersebut.
Barang sihir atau disebut sebagai buhul ada pelbagai rupa, jenis dan bahan. Ada yang berupa pada kain, kayu, besi, minyak, kertas, benang, tali dan sebagainya. Barang-barang tersebut telah dijampi dan syaitan atau jin yang diarahkan untuk menjalankan kerja sihir tersebut telah diseru dan dipuja. Maka barang sihir tersebut selagi tidak didapati dan dimusnahkan, maka syaitan akan sentiasa mengganggu orang yang kena sihir. Maka persoalannya, adakah kaedah mencari barang sihir ini menepati syariat? Dalilnya ada pada hadis yang berikut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW telah disihir hinggakan baginda dihayalkan bahawa baginda telah melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak. Hinggalah pada satu hari baginda memanggil dan berkata, adakah engkau merasakan bahawa Allah meninggalkan aku dengan penawar bagi penyakitku ini? Telah datang kepadaku, yang ini dalam mimpiku, dua malaikat yang menyerupai lelaki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku dan seorang lagi di kakiku. Maka salah seorang bertanya kepada yang lain, apakah yang dirasai oleh lelaki ini? Rasulullah SAW jawabnya, madbur, disihir. Yang seorang tadi bertanya, siapa yang menyihirnya? Jawabnya, Labid bin Al-As'am. Dia bertanya lagi, dengan menggunakan apa? Jawabnya, dengan sikat yang bergigi dan berbenang tali dan kantong pelepah kurma yang kering. Dia bertanya lagi, di mana ia? Jawabnya, Muhammad SAW pun keluar ke tempat tersebut dan baginda kembali ke rumahnya. Ketika kembali di rumah, baginda berkata kepada Aisyah, mayangnya umpama kepala syaitan. Aku, yakni Aisyah pun bertanya, adakah engkau telah mengeluarkannya sihir tersebut? Jawab baginda, tidak. Adapun aku telah disembuhkan oleh Allah. Namun aku takut jika benda ini memberi kesan buruk kepada orang lain. Kemudian pergi tersebut pun dikambus. Baik, jazakallah khair. Baik, kita perhatikan tentang bahan sihir ya. Buhul sihir ni, apakah dalil adanya buhul sihir? Okey, adanya buhul sihir ini ialah berdasarkan ayat Al-Quran ke suratul Falaq. Allah kata apa? Min syarrin nafathati fil 'uqad. Daripada kejahatan peniup-peniup buhul sihir, uqad. Uqad dalam ayat tersebut bermaksud buhul sihir. Uqad ialah jamak bagi perkataan aqdun. Aqdun ialah ikatan, simpulan. Macam kita ikat tali kan, ikat itu uqad. Jadi aqdun. Jadi uqad ni ialah banyak-banyak simpulan, banyak-banyak tali. Sebab itulah memang sifat sihir begitu. Ilmu sihir itu memang begitu. Dia ada buhul. Dia mesti ada buhul. Ini bezanya sihir dengan ain dan sebagainya. Dia tak boleh sewenang-wenangnya ataupun ditiup-tiup macam dia tuju-tuju macam tu saja. Dia mesti ada something. Mesti ada sesuatu, ada objek. Yang mana objek itulah menjadi dia punya device. Analogi dia macam kita kata apa, macam modem ataupun router, modem macam modem wifi. Okey, dia kena ada modem. So modem, macam buhul sihir itu umpama modem. Okey, so selagi buhul tu ada dan masih aktif, sihir dia masih aktif, maksudnya syaitan, jin tu masih lagi terikat pada buhul itu, maka selagi itulah sihir itu akan berlaku. Okey, ini sifat sihir. Sebab itulah kalau dapat jumpa buhul tu, musnahkan. Dan saya pernah hajar sebelum ni. Mungkin siapa yang baru masuk ataupun yang baru kenal saya, mungkin boleh refer baliklah video saya di YouTube ataupun di Facebook, ataupun nanti insya-Allah saya akan ajarkan lagi macam mana cara nak musnahkan buhul sihir ataupun tangkal azimat. Caranya sama je. Nak musnahkan buhul sihir sama je caranya dengan memusnahkan tangkal ataupun azimat. Okey, sama je. Okey, sama ada kita gunakan air. Okey, air, kita ruqyahkan air itu dengan kita rendamkan. Kita masukkan dalam air itu, ataupun kalau dia buhul sihir, cukup kita ambil gunting ke pisau ke sambil kita buka. Dia akan ada banyak tali, benang. Itu memang sifat sihir. Tali, benang ataupun apa sajalah yang dijadikan ikatan, sambil kita potong tu kita baca. Baca apa? Ayatul Kursi dan juga 3 kul.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kita gunting, sampai kita putuskan segala tali-tali benang-benang dia, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang munasabah, dan kemudian kita boleh buang dia macam tu, tak masalah. Okey. Yang penting kena batalkan sihir itu. Adakah perlu kena ruqyah? Yes, kena ruqyah, kena baca, sebab kita ni tak ada kuasa. Remember, kita manusia ni tak ada kuasa nak batalkan sihir sendiri. Perhatikan ayat dalam surah Al-A'raf, Allah kata apa? Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang membatalkan sihir, bukan kita. So kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, batalkan sihir ni dengan ruqyah. Sekali lagi saya ulang, ruqyah ialah al-unzah, doa. Doa kita minta Allah Ta'ala untuk musnahkan sihir yang melekat kepada buhul tersebut. Okey. Dalilnya juga adalah hadis yang kita bacakan tadilah, saudara kita bacakan tadi. Okey. Perhatikan siapakah yang menyihir Rasulullah SAW. Namanya ialah Labid bin Al-A'sam. Okey. Remember this name. The guy who put sorcery upon Rasulullah SAW, lelaki yang mengenakan ilmu hitam kepada Nabi kita SAW. Nabi dia, nama dia ialah Labid. Sebagian menyebutkan Lubaid, tapi yang betul dia Labid bin Al-A'sam. Dia lah lelaki yang bertanggungjawab menyihir Rasulullah SAW. Okey, macam mana Nabi tahu? Ada malaikat. Okey, sebab Nabi adalah Rasulullah. Jadi Nabi ini dijaga oleh Allah SWT, dan ada malaikat yang datang kepada baginda dan memberikan gambaran, vision, siapa yang menyihirnya dan di mana buhul tersebut disimpan. Jadi buhul sihir ini dia akan disimpan ataupun ditanam dan sebagainya di tempat-tempat yang tertentu. Dan dalam zaman kita sekarang ni pun, subhanallah, ada beberapa kes yang mana pesakit dia mimpi diberitahu di manakah buhul sihirnya disimpan. Dan bila dia bangun, dia jaga, dia cari tempat tu, ternyata memang ada buhul sihir di situ. Ini adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Memang berlaku. Ini memang betul berlaku. Memang banyak kes. Saya sendiri jumpa beberapa kes macam tu. Okay? Jadi, tidak mustahil. Okay? Allah Ta'ala akan memberikan khabar gembira, busyra kepada orang kena sihir. Sebab tu sihir ni, dia tidak mudah. Sebenarnya kita nak kata orang ni dah kena sihir, kita tak kena sihir. Sebagian orang datang pada kita, Ustaz, saya dah kena sihir. How do you know? Macam mana awak tahu? Oh, sebab saya jumpa dengan ustaz seorang ni, dia kata saya dah kena sihir. Macam mana ustaz tu tahu? Tak tahu, dia kata dia boleh tengok. Dia kata dia boleh tengok. Ustaz tu boleh tengok. Tengok apa ni? Jadi ini masalahnya. Dia percaya pada orang tu, kata dah kena sihir orang ni. Ataupun semata-mata sebab jin dalam tubuh dia kata dia kena sihir. Ini juga bahaya. Sebab saya katakan saya lagi, jin, syaitan ni adalah penipu besar. Penipu besar. Jangan percaya. Mereka ni penipu besar. Okay, dia rasuk orang tu, lepas tu dia kata, aku dihantar oleh fulan cifulan, aku dah kena hantar oleh orang ni. Dia hanyalah hendak menimbulkan permusuhan, kebencian sesama manusia. Dia hanyalah nak mendatangkan fitnah pada kita. So, hati-hati. Jangan terus percaya. Sebagian orang, dia kena rasuk apa semua, datang jumpa dengan bomoh, pergi dukun tu pun cakap, oh, orang ni yang rasuk apa ni, sihir awak, orang ni sihir awak. Dia memang salah lah cara macam tu. Dia menimbulkan fitnah. Okay, menyebabkan permusuhan, kebencian sesama manusia, dan it's not good. Okay? Sebab itu saya selalu tanya pada orang, macam mana awak tahu awak kena sihir? Saya tak akan terima on the face value. Saya akan tanya orang tu balik. Saya akan challenge dia. How do you know you kena sihir? You kata musuh. Okay? Ada orang cakap kat you kena sihir. Sebahagian kes, yes, memang ada penyihir ataupun orang yang buat sihir itu betul-betul mengaku dia yang buat sihir. Dia call ataupun dia message, dia WhatsApp. Aku dah jumpa bomoh dah, aku dah sihir engkau pada muka engkau. Contoh, yes, ini bukti bahawa orang tu dah kena sihir. Ada, tapi walaupun tak banyak lah, very rare lah, kata kes yang sangat terpencil. Penyihir ataupun orang yang menyihir ni, dia sendiri mengaku kepada mangsa sihir. Sama ada dia call ke, pada muka engkau, kau dah sakit sekarang kan, aku dah jumpa bomoh. Pada muka engkau, tak lagi kau akan gila. Dia memang penuh dengan dendam kesumat, hati busuk, hati kotor, orang macam ni kan. Dia tak ada rasa peri kemanusiaan, dia tak ada rasa bersalah, tak ada rasa berdosa, tak apa dalam hati dia memang penuh dengan syaitan.
Yes, ada wujud orang-orang macam ni. Kalau ada bukti-bukti begini, saya percaya. Okey, memang betul awak kena sihir. So jom kita rawat awak. Tapi kalau tidak ada bukti-bukti yang nyata, so you jangan percaya you kena sihir. That's it. Jangan percaya you kena sihir. Minda pesakit yang dia dah percaya, oh saya dah kena sihir, maka dia punya mindset dia, okay, minda dia akan menyebabkan gangguan yang lebih teruk. Syaitan akan lebih mudah masuk jarum-jarum dia lagi. Jadi kena buang dulu. Jangan percaya you kena sihir. Lepas tu insya-Allah akan lebih mudah berubat, lebih mudah untuk kita rawat dia insya-Allah. Naam. Okey. So, boleh sambung. Ustaz tolong unmute. Oh, sorry. Sekejap. Mana tadi? Siapa nama ni? Nizam Okey. Hadis di atas menunjukkan bahawa apabila telah diketahui tempat tersembunyi bahan sihir, maka boleh dicari dan dimusnahkan untuk membatalkan sihir tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahawa apabila diwahyukan oleh Allah bahawa baginda telah disihir, maka apa yang baginda lakukan ialah pengubatan hakiki terhadap kesan sihir tersebut, iaitu mengeluarkan bahan sihir tersebut dan membatalkannya atau memusnahkannya. Baginda bertanya kepada Allah dan Allah menunjukkan tempat bahan sihir tersebut. Dan baginda pun mengeluarkannya dan baginda pun sembuh, umpama orang yang terlepas daripada ikatan. Namun satu peringatan perlu diberikan berkaitan dengan hal ini, iaitu tipu daya syaitan. Berbeza dengan praktikal pengubatan Islam yang biasa diamalkan pada hari ini, yang ini maklumat tentang letaknya bahan sihir biasanya bukan didapati daripada malaikat dan memang mustahil bagi manusia biasa untuk berinteraksi dengan malaikat. Tetapi para perawat biasanya bergantung dengan maklumat yang diberikan oleh jin yang merasuki badan seseorang mangsa sihir. Dan biasanya maklumat tentang letaknya buhul sihir adalah palsu dan seringkali digunakan untuk mengganggu perhatian dan fokus perawat. Maka penulis ingin menasihatkan agar jangan sesekali mempercayai 100% apa yang diperkatakan oleh jin, terutamanya tentang kedudukan tempat tersembunyinya buhul sihir tersebut. Jika benar, maka benarlah. Namun jika tidak, maka usah berputus asa daripada melakukan rawatan secara ar-ruqyah syariah, kerana kalam Allah dan doa kepadanya adalah mustajab dan penyembuhan yang sebenar adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jazakallahu khairan. Baik, saya ingatkan tentang praktik semasa, kebanyakan perawat zaman sekarang ni lebih bergantung kepada maklumat daripada jin. Mereka akan tanya jin yang merasuk orang tu, okey, kalau betul kau kena hantar ataupun kau ni adalah datang daripada sihir, di manakah ditanamnya buku sihir? Ini kena hati-hati sebab jin akan game kita. Jin memang akan game perawat. Percayalah cakap saya. Jangan percaya 100% apa dia cakap. Okey? Kalau betul, betul lah. Okey? Kalau tidak, memang tidak. Saya boleh kata berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hanyalah 1% sahaja kita boleh percaya dengan jin ni. Daripada 100 tu, 1 betul, 99 bohong. Yes, 1 betul, 99 bohong. Jadi, jangan percaya. Tapi kalau kita tak jumpa buhul tersebut, jangan risau. Okay, jangan risau. Just teruskan dengan ruqyah syar'iyah, doa dan sebagainya. Ta'awuzat, amalkan sunnah Nabi SAW. Okay, doa pada Allah SWT. InsyaAllah Allah akan sembuhkan. Ini jaminan. Ini saya boleh berjamin. Selagi pesakit tersebut dia istiqamah, beribadah pada Allah, tauhid pada Allah, dia amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehariannya, menjaga adab-adab dan juga sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka insya-Allah Allah akan jaga dia, Allah akan pelihara dia daripada sihir, Allah akan rawat dia, Allah akan sembuhkan dia biiznillah taala. Jika tidak sekalipun, maka ia adalah asbab kepada terhapusnya dosa-dosa, sebagai kafarat bagi dia, sebagai kafarat. Okey, jadi
kena faham tentang isu ni, dan saya harap pelajar-pelajar semua bear in mind bila kita jumpa kes-kes sihir begini, okey, kena tahu okey apakah dia punya, kita kata apa, tipu daya syaitan dalam tu. Syaitan ataupun jin ni akan tipu kita untuk mengganggu konsentrasi kita sebenarnya, untuk mengganggu perhatian kita. Saja dia cakap, oh aku tanam ni dekat sini. Kita pun sibuk, jom kita pergi cari. Kita pun untuk gali tempat tu tak jumpa. Rupa-rupanya dia tipu. Jadi jangan buang masa. Sekali je tipu tu cukup dah. Tak payah tanya lagi dah. Kau tipu cakap betul-betul mana kau letak. Tak payah dah. Tak perlu dah. Tak payah lah nak minta lagi maklumat. Okay? So berhati-hati. Sebab meminta maklumat daripada jin ni ada hukum dia tersendiri. Yes, ada hukum yang tersendiri. So berhati-hati. Kalau benda tu benda yang dah berlaku, yang dah lepas, yes kita boleh tanya. Tapi kalau benda bersifat akan datang, kita tak boleh tanya. Tapi berhati-hati sebab jin ni memang penuh dengan tipu daya. Okey? Baik. Last but not least, bab yang seterusnya ataupun subtopik yang seterusnya, kaedah memberi minum air jampi ataupun ruqyah. Saya jemput seorang lagi untuk jadi muqri. Persilakan. Tafadhal. Subtopik yang last sebelum kita sudahkan kelas kita pada pagi ini. Ya, saya persilakan seorang lagi pelajar untuk membaca bersama-sama kita. Okey. Cik Alif. Silakan Cik Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bismillah. Kaedah memberi minum air jampi atau ruqyah. Kaedah ini turut menimbulkan persoalan di kalangan ramai orang. Adakah boleh menjampi pada air dan diminum oleh pesakit? Kaedah ini dijalankan dengan perawat akan membacakan ayat-ayat jampi daripada Al-Quran dan doa-doa, kemudian menghembus atau meniup pada air kosong untuk diminum atau mandi dengannya. Kadang-kadang ada perawat yang meminta agar pesakit membawakan air kolah dari beberapa masjid, biasanya 7 masjid. Hal ini dilakukan kerana mereka percaya air kolah masjid yang terletak di dalam kawasan masjid sentiasa diperdengarkan dengan laungan azan, bacaan Al-Quran dan doa-doa. Maka sekaligus ia umpama air jampi, lebih-lebih lagi jika diambil dari 7 masjid yang berlainan, pastilah lebih baik kerana lebih banyak keberkatan. Hukum berkenaan hal ini telah pun kita bahaskan dalam bab 4, iaitu hukum menjampi pada air dan bahan-bahan lain. Terdapat keharusan dan disunatkan untuk melakukan ruqyah seperti ini. Walau bagaimanapun, mengenai air jampi atau air ruqyah ini perlu difahami bahawa ia adalah berkaitan dengan keberkatan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang dibaca. Sebab itu juga disunatkan meniup atau meludah sedikit pada tubuh atau bahan yang dijampi agar terkena kesan keberkatan tersebut. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebelum ini tentang menyapu tubuh Nabi SAW dengan tangan baginda sendiri kerana keberkatannya juga adalah satu dalil daripada keharusan perkara ini. Dan perlu difahami juga bahawa tidak ada ketetapan atau mengkhususkan bilangan masjid atau surau untuk mendapatkan air kolahnya. Dan penulis juga tidak menggalakkan perbuatan ini kerana boleh menimbulkan fitnah seolah-olah air kolah masjid ada kuasa sakti atau kuasa penyembuhan dan berbeza daripada air-air yang lain. Sedangkan apa sahaja air yang
bersih boleh digunakan sebagai bahan rawatan dan tidak ada ketetapan dalam hal ini selain air Zam-Zam yang memang disebutkan dalam hadis tentang kelebihan dan khasiatnya. Penulis juga menggalakkan agar pesakit atau keluarga pesakit sendiri yang membacakan ruqyah pada air mereka sendiri minum daripadanya, seperti mana telah kita bincangkan sebelum ini bahawa ruqyah adalah sejenis doa. Empunya hajat lebih mengetahui akan masalah dan penyakit yang dihadapinya. Sudah tentulah harapannya untuk sembuh dan mendapat pertolongan Allah itu lebih tinggi, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab doa-doa hamba-nya. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua muqri yang telah membaca. Baik, kaedah memberi minum air jampi ataupun ruqyah, ini juga salah satu kaedah yang diamalkan oleh pusat-pusat rawatan ataupun perawat-perawat di Malaysia. Okey, ini biasa, ini memang sangat-sangat meluas dan common lah, benda biasa yang kita jumpa. Sama juga dengan air Yasin. Istilah air Yasin kan, baca Yasin ramai-ramai, lepas tu letak air kat tengah-tengah tu, kemudian diminum ataupun dibuat air mandi dan sebagainya. Baik, boleh ke tidak dibuat? Jadi timbul persoalan ini di kalangan orang ramai. Baik, dan saya ingatkan sekali lagi, bab bahagian kedua ni, okay, ruqyah, bahagian yang kedua yang kita belajar ni ialah kaedah-kaedah yang diguna di pusat-pusat rawatan di Malaysia. Okey. So, ada yang kita boleh terima, ada yang kita tak boleh terima. Okey, ada yang bertepatan dengan syarak, ada yang tidak bertepatan dengan syarak. Jadi, kaedah bagi minum air jampi ataupun ruqyah ni rujuk semula nota bahagian yang pertama. Nota bahagian pertama dulu, nota ruqyah bahagian yang pertama tentang bab meruqyah pada air, jampi pada air. Okay, boleh ke tak boleh? Kita dah jawab soalan tu. Boleh, bahkan disunatkan. Kita tak ada masalah. Cuma masalahnya ialah bila dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, misalnya kena ambil air daripada 7 masjid, 7 tasik, 7 kolam dan sebagainya. Jadi kenapa kena 7? Kenapa kena masjid dan sebagainya? Jadi orang yang mempercayai boleh ambil daripada kolam masjid ni, sebenarnya, okay, ini jawapan saya lah, penjelasan saya. Sebenarnya ia hanyalah berdasarkan sangkaan bahawa air masjid ni sering diperdengarkan dengan bacaan Quran, sebab ialah dekat masjid kan, bila azan kan selalu dekat dengan azan, bila masjid pasang ataupun bila imam baca Quran ataupun dalam solat jahar kan, jadi air kolah ni selalu diperdengarkan. Padahal sebenarnya bagi saya lah, tak perlu susah payah. Tak perlu susah payah sampai 7 masjid apa semua, tak payah. Kalau betul sekalipun sangkaan ini, cukup satu masjid pun cukup. Satu masjid pun dah cukup dah. Tak payah sampai 7 masjid. Ataupun lebih baik, lebih afdal lagi ruqyah sendiri. Ini sebenarnya poin saya, iaitulah ruqyah sendiri, air kita. Dan minum sendiri, mandi sendiri dengan air yang kita dah ruqyah sendiri. Itu lebih baik. Sebab kita ni yang ada hajat, kita ini yang sakit. Okay? Ataupun waris. Waris kepada pesakit. Okay? Ketua keluarga, suami ke, ayah ke, ataupun saudara mara ke, yang lebih akrab, yang lebih dekat dengan pesakit, itu yang lebih afdal. Okay, bukannya 7 kolam ke 7 masjid ke, okay, tidak. Alright, so tidak perlu tetapkan bilangan masjid, tak payah, tak perlu, dan supaya juga kita elakkan fitnah. Jangan sampai orang percaya bahawa adanya kuasa tertentu ataupun power tertentu di masjid-masjid tertentu. Okay, so jangan ada sangkaan-sangkaan begini ataupun etikat sebegini. Okay. Dan satu-satunya air yang khusus, yang memang dari segi sejarahnya, dari segi nasnya memang diakui sangat berkhasiat, sangat mujarrab, iaitulah air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu mengikut hajat siapa yang minum. Kalau nak ni, insya-Allah mujarrab, cari air Zam-Zam ataupun beli air Zam-Zam, okey. Sambil minum air Zam-Zam tu berdoa. Doa minta Allah sembuhkan penyakit, minta Allah sembuhkan
penyakit. Jadi air zam-zam ini memang diakui, memang ada nas, ada dalil khasiatnya, dia punya kelebihan. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Alhamdulillah. Semua saya buka lah soalan. Kalau ada sesiapa pelajar yang nak bertanya soalan, silakan. Okay, boleh unmute diri masing-masing dan bertanya soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, sebenarnya ada 2 soalan. Ya. Nak tanya soal pertama tentang yang buhul sihir. Okey. Saya ada dengar selama katanya kalau ada ikatan tali tersebut kalau dililit 7 kali pada benda sihir tu maksudnya itu macam sihir mahabbah atau sihir cinta lah. Dan tapi kalau ikatan tu dah 11 kali, maksud dia itu tujuannya untuk membunuh. So mereka kata buat kesimpulan bahawa barang sihir yang telah sihir kepada Rasulullah SAW ada 11 ikatan dan tujuannya untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi adakah itu pernyataan yang betul? Lepas tu yang kedua, dalam surah Al-Falaq wa min syarrin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min syarrin naffasati fil 'uqad, maksudnya aku berlindung daripada tiupan pada ikatan pada oleh si perempuan. Betul ke Ustaz? Lebih kurang macam tu. Ya, betul. Adakah yang perempuan tersebut tu adakah dia libatkan yang Labi al-Aqsam? Tidak. Tidak. Dia begini, sebab kebiasaan zaman dahulu peniup buhul ni ataupun tukang-tukang sihir ni wanita. Sebab itulah penggunaan lafaz an-nafasat. An-nafasat ni adalah sirah ta'nis, iaitu sirah jantina perempuan. Okey, bukan lelaki. Tetapi sebenarnya ia adalah lafaz yang umum. Sebab itu dalam tafsir Quran, kalau kita belajar usul tafsir, ada lafaz yang khusus tetapi sebenarnya ia adalah umum. Lafaz dia seolah-olah macam perempuan sahaja, tapi sebenarnya ia adalah umum kepada semua tukang-tukang sihir, baik lelaki ataupun perempuan. Tetapi ia bukan khusus merujuk kepada Labid bin Al-Aqsam, tidak. Sebab banyak lagi kes, ada kes sihir ataupun ada tukang sihir yang juga wujud pada zaman Rasulullah SAW, yang juga mereka mengamalkan sihir, tetapi mereka tidak menyihir Rasulullah. Tetapi orang yang menyihir Rasulullah ini namanya ialah Labid bin Al-Aqsam. Okey. Yang soalan yang pertama tadi saya kurang jelas. Boleh ulang sekali lagi tak soalan yang pertama tadi? Okey. Sini apa kan saya dengar daripada ceramah, ada dia kata kalau jumpa buku sihir tu, tapi nampak tu dia punya lilit pada buku sihir tu, kalau 7 kali maksudnya sihir mahabbah ataupun sihir cinta lah. Tapi kalau lilit sebelah ke atas tu, maksudnya tujuan untuk membunuh orang atau bagi penyakit macam itulah, untuk mencelakakan orang lah. So mereka buat kesimpulan kan dalam buhul pada zaman Rasulullah yang menyihir Rasulullah tu, dia ada 11 ikatan. Maksudnya dia nak tujuannya untuk membunuh Rasulullah. So ada apa pendapat Ustaz pasal ini? Adakah boleh dipercayai ataupun macam mana Ustaz? Okey, baik. Begini, dia sebenarnya buhul sihir ni dia tidak ada ia sebenarnya bergantung kepada syarat syaitan, bergantung kepada dia ilmu sihir ni ialah daripada ajaran syaitan, kan? Syaitan yang mengajar. Sebab itulah syaitan ni belajar daripada Harut dan Marut. Kalau kita belajar sejarah sihir, kan, ilmu sihir ni diajar oleh Harut dan Marut, kemudian dipelajari oleh manusia dan juga jin. Manusia dan jin belajar daripada mereka dan mereka menggunakan sihir ini untuk tujuan-tujuan kejahatan. Okey, so mungkin ada benarnya tentang jumlah lilitan ataupun ikatan tersebut, tetapi pada zaman Rasulullah
11 simpulan pada buhul yang menyihir Rasulullah itu, ya, ia hanyalah bilangan yang kata yang bersamaan dengan bilangan ayat dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu surah Al-Falaq ada 6 ayat, kemudian surah An-Nas dan 5 ayat, jadi 6 tambah 5 11 kan, 11. Jadi setiap ikatan itu dibuka sambil dibacakan satu ayat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, sampailah min syarri minal jinnati wan nas. Okey, dia 11 ikatan. Tetapi tidak semestinya kalau 11 ikatan itu tujuan untuk membunuh Rasulullah. Sebab apa? Apa yang kita faham daripada hadis Nabi SAW, kesan sihir pada Nabi itu ialah sihir khayalan. Sihir khayalan ni sihir yang mana Nabi merasakan, baginda rasa macam baginda telah buat sesuatu. Baginda telah membuat sesuatu tetapi sebenarnya tidak. Jadi ia bukan sejenis sihir yang bertujuan untuk membunuh dan sebagainya. Okey, sebab kalau kata usaha untuk membunuh Nabi ini sebenarnya banyak. Usaha nak bunuh Rasulullah memang banyak. Tetapi sihir Labid bin A'sam ini lebih kepada nak merosakkan pemikiran Rasulullah, lebih kepada nak menyakiti Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Okey, wassalamu. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Minta izin dulu tanya, kalau saya nak tanya luar daripada ruqyah boleh ke Ustaz? Contoh apa tu? Contoh macam untuk hukum suami isteri ni bersentuhan tangan. Okey. Ada yang kata batal air semayang, ada yang kata tak. Terpaksa ada yang ustaz sendiri yang menyatakan, ustaz lain lah. Ustaz tu sendiri yang menyatakan yang saya tak ikut, bukan nak ikut mazhab sepenuhnya, saya ikut ajaran Islam. Sebab ada yang, ialah dalil-dalil dia yang kata Rasulullah terkena ujung kaki Aisyah tapi still solat. Jadi saya agak macam was-was lah kat situ. Okey. Nak mana yang patut boleh ikut ke, mana yang patut tak boleh ikut. Okey, faham. Baik, sebenarnya tak perlu was-was. Ia adalah perbezaan pendapat di kalangan mazhab, di kalangan Syafi'iyah, iaitu golongan mazhab Syafi'i berpegang bahawa suami isteri yang menyentuh kulit masing-masing adalah membatalkan wuduk berdasarkan ayat Al-Quran, au lamastumun nisa, ataupun ketika kamu menyentuh perempuan, lamastumun nisa, maka carilah air, berwuduklah, kena ulang wuduk semula ataupun bersuci. Hal ini menjadi khilaf di kalangan para ulama mazhab sebabkan pemahaman mereka terhadap perkataan lamastumun nisa. Lamastum ni bermaksudnya kamu menyentuh. Sebab Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut menggunakan perkataan au lamastumun nisa. Lamastum ni maksudnya kamu menyentuh. Menyentuh di sini yang menjadi perbahasan. Apa dimaksudkan dengan menyentuh? Maka Imam Syafi'i dia kata sentuhan lah, secara umum sentuh. Janji kau pegang, asal kau pegang je itulah dia. Pegang je batal. Kan? Tetapi para ulama yang lain, imam-imam yang lain mengatakan yang dimaksudkan ialah berjima. Yang disebutkan, yang dimaksudkan berjima. Okay, berjima barulah batal. Okay, batal wuduk dan juga kena mandi, bukan setakat kena ambil wuduk tapi kena mandi wajib dan sebagainya. Yang dimaksudkanlah lamastumun nisa, itulah berjima. Jadi mereka yang tidak bersependapat dengan mazhab Syafi'i, mereka berdalilkan hadis-hadis yang banyak tentang Nabi. Misalnya Nabi sebelum pergi ke masjid, Nabi cium setiap isteri. Setiap isteri Nabi, kan Nabi cium mereka. Kemudian baru Nabi pergi ke masjid. Dan tidak disebutkan Nabi lepas cium, Nabi ambil wuduk. Tak ada. Tak ada. Dan juga hadis yang awak sebutkan tadi lah. Ketika solat malam, Nabi SAW solat dan kaki Aisyah berada di hujung, kan, di tempat sujud, dan Nabi pegang dan Nabi alihkan kaki Aisyah. Jadi kita faham kaki Aisyah itu tidak berlapik dan Nabi pegang, kan. Jadi macam tak masuk akal Aisyah tidur pakai stoking, betul tak? Zaman tu zaman bukan macam zaman sekarang. Jadi kaki lah Nabi pegang dan Nabi alih dan tidak membatalkan solat baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita belajar fiqh, kalau kita belajar fiqh, kita belajar perbandingan mazhab,
kita akan belajar satu topik ataupun satu bidang ataupun cabang yang kita panggil sebagai tarjih. Tarjih. Tarjih ni maksudnya pendapat mana yang paling kuat. Pendapat mana yang paling kuat? Adakah pendapat yang mengatakan batal ataupun tidak batal? Okey, sebab bukan khilaf ulama kita kata kena kekalkan sebagai khilaf, tidak. Kajian tentang perbahasan khilaf ni berterusan sampai zaman kita, sampai zaman sekarang. Bahkan insya-Allah sampai kiamat. Okey, perbahasan tentang khilaf ni akan sentiasa berlaku. Dan sebab apa? Sebab kita ni manusia ni sentiasa mencari jawapan. Macam tuan lah. Macam Nizam tadi tanya. Sebab apa? Manusia akan sentiasa mencari jawapan. Okey, sebenarnya batal ke tak batal? Halal ke haram? Harus ke tak harus? Contohnya. Sebab apa? Sebab benda-benda khilaf ni berlaku pada zaman dahulu disebabkan oleh perbezaan, sama ada daripada segi datangnya dalil itu kepada mereka. Adakah hadis tu datang sampai tak kepada imam-imam ini? Ada hadis yang tidak sampai pada imam. Okey, kemudian perbezaan daripada segi kefahaman mereka. Ada yang faham secara literal, secara zahiriyah. Ada yang faham secara maknawiyah. Okey, ada yang faham secara kontekstual dan sebagainya. Jadi ada bab yang kita panggil sebagai tarjih, pendapat mana yang paling rajih, yang kuat, dan pendapat mana yang marjuh, yang tidak kuat, yang lemah. Jadi pendapat yang rajih ialah pendapat yang mengatakan tidak batal. Sebab itulah, bila kita pergi haji ataupun pergi umrah, kita tawaf di Kaabah, perhatikan bagaimana tabung haji, tabung haji iaitu Malaysia yang bermazhab Syafi'i mengajar jemaah haji. Bila pergi ke Mekah, niat tukar mazhab. Niat tukar mazhab. Jangan pegang mazhab Syafi'i. Sebab kalau ikutkan mazhab Syafi'i, setiap kali tersentuh wanita ketika tawaf, awak kena ambil wuduk. Kena keluar daripada masjid, kena ambil wuduk. Bukankah renyah? Sangat-sangat renyah. Siapa-siapa dah pernah pergi umrah, pernah pergi haji, especially haji, dalam kesesakan manusia tersebut dan sebagainya, dan jauhnya tandas ataupun tempat ambil wuduk sangat jauh daripada masjid, daripada Kaabah. Awak kena keluar daripada bangunan Kaabah tu, kena keluar untuk ambil wuduk dan sebagainya. Jadi, pendapat paling rajih sebenarnya tidak membatalkan wuduk. Okey. Allahu a'lam bissawab. Adakah ia menjawab soalan anda? Oh, panjang dan sangat jelas. Panjang. Sebab memang bidang fiqh ni akan panjang sebab nama pun fiqh. Minta maaf luar topik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. One last question. Satu soalan terakhir kalau ada. Tak ada. Saya kira 1 sampai 5. Kalau tak ada, kita tutup. 1, 2, 3. Ada. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tanya sekali lagi tak apa? Okey, tak apa. Jadi Ustaz, apa hukum kita memiliki buku macam buku sihir tu, tapi bukan untuk mengamalkan, cuma nak tahu apa jenis apa mereka lakukan, so nak macam bongkar lah apa semua tu. So bolehkah kalau kita simpan belajar cuma tak mengamalkan? Okey. Kalau niat tujuan kita untuk membongkar, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Nabi pernah bertanya soalan kepada Ibnu Sayyad ni, orang kata Dajjal zaman tu. Okey. Orang kata dia ni Dajjal, tapi dia ni tukang sihir, dia ni bomoh lah senang cerita, dia ni dukun pada zaman Nabi. Nabi pernah tanya dia soalan. Tapi sebab tu bila peristiwa itu menyebabkan ulama berbincang tentang hukum. Boleh ke tidak bertanya kepada tukang sihir? Maksudnya belajarlah, nak tanya. Okay, kalau pertanyaan kita itu, ataupun kita belajar tu, tujuan kita untuk membongkar kebatilan dia, untuk membongkar kesesatan dia, maka tidak mengapa. Itu harus. Tak masalah. Tapi kalau belajar nak tahu untuk fascinate, untuk because of fascination, maksudnya kita bestnya kena belajar magic. Sebab kadang-kadang ada orang suka dengan benda-benda magic ni kan, dia macam jadi obses kan, dia obses buat macam ni jadi macam ni kan, pakai simbol ni jadi macam ni kan, dia jadi macam obses. Itu tak boleh. Itu dia khawatiri dia akan
menyebabkan orang tu nanti kelama-kelamaan dia akan terlibat dengan sihir tersebut. Allahu a'lam bishawab. Okey? Jelas saya harap jelas semua insya-Allah. Jazakumullah khairan. Okey, sekali lagi saya ingatkan untuk kelas minggu hadapan kita akan ada dua mode offline dan online. Online secara Zoom ni akan kita teruskan insya-Allah. Don't worry bagi siapa-siapa yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Bagi yang ada di Lembah Kelang di KL, Selangor, Putrajaya, saya alu-alukan anda untuk hadir ke Surau An-Najihin minggu hadapan Sabtu 2 Oktober. Kelas kita akan mula insya-Allah pukul 10 pagi dan untuk yang sudah dua dos vaksin sahaja. Okey, itu syarat dikenakan oleh surau lah, hanya untuk orang yang dah vaksin 2 dos saja yang boleh masuk ke surau. Dan mereka bagi kita limit 50 orang maksimum. Okey, insya-Allah. Okey, kita jumpa minggu hadapan biiznillah taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.